Sebab mereka bukan nak besarkan kita sahaja. Di rumah sana ada ramai lagi adik-adik yang memerlukan wang. Mungkin bagi kita, kita rasakan kita makan sedap, tetapi bagi adik-adik di rumah mungkin terpaksa makan ikan kering, makan ikan goreng semata-mata untuk memastikan kita hidup senang di universiti. Ingat tu, perkara yang paling ingat, tolong jangan orang kata apa? Pentingkan diri kita sendiri. Ingat juga adik-adik di kampung. Mereka tak bagi tahu, kak, kita hidup susah sebab semata-mata nak bagi akak belajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan channel saya, Abdul Muiz Rasli. Ya. Baik rakan-rakan yang dikasihi sekalian, saya ucapkan jutaan tahniah kepada anda yang telah pun melanjutkan pengajian anda ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau sebelum ini anda berada di peringkat SPM, dan kini saya kena pasti pelajar-pelajar STPM pun dah lebih sebulan kan meneruskan pengajian di peringkat tingkatan 6. Untuk diploma juga ada yang dah masuk IPG, semalam masuk, dan ada beberapa universiti yang akan masuk pada bulan 9 nanti. Dan sekarang ini tumpuan hanya kepada pelajar-pelajar lepasan STPM, matrikulasi, diploma, kerana anda pun akan masuk ke universiti tak lama lagi. Okey, saya ada terima soalan, cikgu, bagaimana cara untuk pengurusan kewangan semasa di universiti? Baik pelajar-pelajar sekalian, bila sebut sahaja tentang kewangan di universiti, anda kena ingat bahawa kewangan di universiti tak sama macam kewangan di sekolah. Kalau di sekolah mak ayah bagi RM5 sehari pun rasa macam dah cukup kan. RM5 sehari tambah duit minyak RM2 kan, pergi kantin waktu rehat, belanja nasi RM2-3, air RM1, ada baki boleh pergi beli jajan dan sebagainya di koperasi dan macam-macam lagi. Tetapi untuk para pelajar yang saya kasih sekalian, bila anda dah berada di universiti, keadaannya sangat berbeza, keadaannya lebih daripada apa yang jangka, dan mungkin anda tak terfikir tentang hal itu kan. Sebab apa? Sebab bila anda berada di universiti, perbelanjaan anda akan menjadi lebih besar kan. Banyak benda yang nak kena bayar, banyak benda yang nak kena beli, banyak duit yang nak digunakan. Baik pelajar-pelajar sekalian, andai ditakdirkan mak ayah anda hanya bagi sekitar RM400-500 sebulan, macam mana anda nak buat? Baik, untuk perbelanjaan harian. Untuk perbelanjaan harian kan, ini untuk mereka yang dapat duit poket daripada mak ayah sahaja, yang dapat pinjaman PTPTN, MARA dan sebagainya. Itu kita akan cerita lain. Ini untuk yang terima duit daripada mak ayah sekitar RM500-400 sebulan. Okey, baik. Apa ataupun bagaimana cara untuk anda manage duit? Yang pertama sekali, anda kena ingat apakah keperluan anda. Kalau kita lihat keperluan kita, yang pertama sekali sarapan. Sarapan kan? Yang kedua makan tengah hari, yang ketiga makan malam. Ini adalah merupakan keperluan. Kita kena tengok keperluan kita ini berapa average perbelanjaannya. Contoh, sarapan RM3 cukup tak? RM4? Okey, katakan RM4. Kemudian makan tengah hari. Makan tengah hari katakan RM5. Okey, dah RM9. Makan malam katakan RM5. Okey, sekarang ni dah RM14 satu hari. RM14 satu hari, kalikanlah dengan mungkin 20 hari, 21 hari. Berapa dia punya perbelanjaannya? Itu untuk makan sahaja. Sekarang ni anda kena pastikan pula, apakah perbelanjaan-perbelanjaan lain? Katakan bas, ataupun saya kira bas mungkin yang di college mungkin ada bas disediakan kan, ataupun yang naik motor mungkin duit minyak sehari ataupun 2 hari 3 hari mungkin RM5 kan, mungkin kan. Tapi kalau saya rasa untuk anda pergi ke kelas, balik ke hostel, pergi ke kelas, balik ke hostel, RM5 untuk 3-4 hari saya kira cukup kan, insyaAllah. Sebab saya sendiri ke sekolah naik motor RM5 tahan seminggu. Jauh juga kan, lebih kurang 4-5 km daripada rumah. Pergi, yang penting sekali pergi balik itu sahaja. Tak termasuk kalau anda pergi jalan dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang ni bila anda dah kira perbelanjaan untuk makan, sebab makan ni wajib tau. Makan ni wajib. Kalau tak, kalau anda tak jaga buat makan ni, dia akan efek kepada benda lain kan. Okey, baik. Makan, anda dah tahu dah, wajibnya RM14 sehari untuk makan. Cuba fikir balik, boleh tak makan itu dikurangkan?
Boleh tak makan itu dikurangkan? Kalau tak boleh, bermaksud anda kena kurangkan perbelanjaan untuk barang-barang lain. Contohnya apa? Untuk beli deodoran, untuk beli minyak wangi yang mahal-mahal, ataupun nak beli minyak rambut dan sebagainya. Mungkin di situ, perbelanjaan di situ anda boleh kurangkan. Kan? Kemudian, mungkin anda terpaksa kurangkan juga perbelanjaan untuk pergi berlibur kan, di kota-kota. Di kota-kota, di bandar-bandar, di pekan dan sebagainya. Sebab itu semua memerlukan duit kan. Nak pergi, kita dah buat perbelanjaan makan untuk sehari RM14. Kita pergi ke KFC, sekali makan dah RM14. Pergi McDonald, sekali makan dah RM15-16. Kita beli Starbucks, sekali minum dah RM19, RM20 kan. Jadi jika dengan kewangan yang terhad itu, anda kena kira betul-betul berapakah keperluan anda setiap bulan. Ini untuk mereka yang terima duit daripada mak ayah tau. Yang dapat pinjaman PTPTN tu lain. Itu kita tak nak cerita. Ini hanya mereka yang dapat pinjaman daripada mak ayah. Sebab dia macam ni pelajar-pelajar sekalian. Kita kena tengok kewangan mak ayah kita macam mana. Adakah mak ayah kita orang yang mampu? Adakah mak ayah kita orang yang kaya? Ataupun mak ayah kita ni orang yang biasa-biasa, yang bekerja membanting tulang setiap hari di kebun, di sawah, di laut dan sebagainya. Kita kena pastikan dahulu. Sebab kalau katakan mak ayah bagi kita RM400-500 sehari, sanggup tak kita untuk meminta lagi duit kepada mak ayah kita jika duit habis? Puncanya kenapa? Sebab kita pergi bandar, sebab kita beli Starbucks kan. Iyalah, maklumlah sebelum ni kita tak pernah rasa pun kan, kita tak pernah rasa. Kemudian kita sewa kereta pula, isi minyak, pergi jalan-jalan. Itu belum lagi jumpa awek kan, dah ada awek, dah jumpa power dan sebagainya. Itu semua memerlukan kos. Jadi pelajar-pelajar sekalian, anda kena set betul-betul berapakah perbelanjaan anda sebulan dan tengok berapa banyak yang anda akan dapat daripada mak ayah anda, dan anda sanggup ataupun tidak untuk minta kat mak ayah sekiranya tak sampai sebulan duit dah habis. Kan? Sebab itu ada yang tanya, cikgu perlu tak buat pinjaman PTPTN? Kalau tanya saya, sekiranya perlu, silakan. Kalau tak perlu, simpan dahulu. Terutamanya pelajar-pelajar, anda pelajar diploma dan sebagainya. Sebab kalau diploma anda dah habis buat pinjaman sekitar RM12,000, RM20,000, macam mana pula sewaktu anda nak habis ijazah nanti? Takkan nak pinjam lagi? Habis belajar, hutang RM50,000 kan? Kerja RM300-400, dapat gaji, habis untuk bayar PTN. Macam mana pula nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya? Jadi pelajar-pelajar sekalian, tolong kawal perbelanjaan anda, sebab dia melibatkan kewangan dan implikasi kepada keluarga anda. Kalau anda dapat pinjaman, silakan, tak ada masalah. Kalau mak ayah anda kaya, silakan. Tetapi kalau mak ayah anda hanya orang yang biasa-biasa, tolong fikirkan kewangan mereka. Sebab mereka bukan nak besarkan kita sahaja. Di rumah sana ada ramai lagi adik-adik yang memerlukan wang. Mungkin bagi kita rasakan kita makan sedap, tetapi bagi adik-adik di rumah mungkin terpaksa makan ikan kering, makan ikan goreng semata-mata untuk memastikan kita hidup senang di universiti. Ingat tu, perkara yang paling ingat, tolong jangan, orang kata apa, pentingkan diri kita sendiri. Ingat juga adik-adik di kampung. Mereka tak bagi tahu, kak, kita hidup susah sebab semata-mata nak bagi akak belajar. Kan? Tapi anda kena ingat, kena fikirkan hal itu. Baik, saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak. Fikirkan, mudah-mudahan sekali impian kita akan jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.